على المصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Tuhfatul Tullab Syarah Idahil Albab, muka surat 70, masalah kedua. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia masalah yang kedua. Masalah yang kedua, kita masih sambung perbahasan berkenaan dengan beberapa masalah mu'tiq, iaitu mu'tiq maksud dia orang yang memerdekakan hamba. Jadi hamba yang telah dimerdekakan dia panggil atiq. Jadi masalah yang kedua dia kata mas'alatun, ai hadhihi mas'alatun, bermula ini satu masalah. Jika berkahwin seorang hamba, fa'il, yakni jika berkahwin oleh seorang hamba, hamba mana? Sifat yang sudah merdekakan orang, yakni yang sudah merdekakan oleh seseorang akan hamba itu. Maknanya hamba ni bekas hamba, maknanya dia sudah merdeka. Jadi seorang hamba yang sudah merdekakan orang ni, ini dia panggil atiq, iaitu orang yang telah merdeka. Dia tu menikah, maf'ulun bih berkahwin akan seorang perempuan. Sifat yang dimerdeka asal, makna hak ni merdeka asli. Ni hurrah lah, bukannya atiqah, bukan. Jadi atiq bernikah dengan seorang perempuan yang merdeka. Lepas tu jima, maka beranak ia perempuan yang dimerdeka asli. Maka adalah wali anak itu kepada yang merdeka bapaknya anak. Jadi anak perempuan yang lahir itu bila nak kahwin, siapa wali dia? Iaitu mu'tiq, bapak dia. Jadi bapak yang bekas hamba ni, bapak dia ni, dia pernah jadi hamba pada seseorang, kemudian sekarang merdeka. Kemudian bila dia ada anak perempuan, siapa jadi wali dia? Iaitu penghulu, bekas penghulu lah panggil, bekas penghulu bapa. Tapi di sini kata bekas penghulu bapa jadi wali ni, ini kalau bapa dia matilah. Tapi kalau bapa dia hidup lagi, sahlah maklum kata bapa dia lah wali. Tiada kepada hakim, yakni tiadalah wali anak itu kepada hakim. Bukan hakim yang jadi wali, bukan, tapi mu'tiq bapa dia. Sebab tu nombor 2, ta'liq nombor 2 dia kata maksudnya apabila berkahwin oleh seorang hamba yang sudah dimerdekakan dia kan hamba oleh penghulunya, penghulu hamba, dengan perempuan yang merdeka asal, yakni asal dia merdeka, yang tidak pernah menjadi hamba orang, maka tatkala dapat anak,
maka yang akan menjadi wali anaknya, anak bagi bapa itu, iaitu wali itu, mu'tiq bapa anak itu. Orang yang memerdekakan bapa tu. Masalah ini pun dipindahkan walinya, perempuan, nyonya anak itu kepada mu'tiq bapa nyonya anak itu sekira bapa anak tersebut telah meninggal dunia. Adapun belum meninggal dunia, maka sudah maklum dahulu bahawa bapa anak itulah yang jadi wali. Jadi tu dia kata dulu ni masalah mu'tiq jadi wali. Jadi yang kata mu'tiq jadi wali ni kalau pak dia meninggal. Jadi kalau pak dia tidak meninggal, tu jelas maklum kata pak dia lah akan jadi wali. Okey. Masalah yang ketiga, dan yang menikahkan pemerdekaan perempuan itu, mereka yang menikahkan perempuan itu masa hidup perempuan. Nombor 3. Bermula yang jadi wali nikah akan hamba yang pernah merdeka oleh seorang perempuan. Dia panggil atiqatul mar'ah. Sekali lagi, bermula yang jadi wali menikah akan hamba, yakni hamba perempuan yang pernah merdeka, yakni yang pernah merdeka oleh seorang perempuan. Makna dia penghulu bagi perempuan ni dulu seorang perempuan. Faham tak? Makna mu'tiqah. Sekarang ni seorang perempuan ni dia hamba. Kemudian merdeka. Siapa yang memerdekakan dia? Penghulu dia. Penghulu dia siapa? Perempuan juga. Dia panggil perempuan ni mu'tiqah. Jadi perempuan yang bekas hamba dia panggil atiqah. Okey. Dan yang okey. Lepas tu dia kata iaitu mereka yang menikahkan perempuan pada masa hidupnya. Iaitu wali bagi bekas hamba tu. Wali bagi bekas hamba, yang mana orang yang memerdekakan hamba tu ialah atiqah. Siapa yang menjadi wali bagi bekas hamba tu? Iaitu orang yang menikahkan perempuan pada masa hidup seorang. Hidupnya hidup perempuan tu. Hidup perempuan, siapa dia perempuan tu? Perempuan tu mu'tiqah tu lah. Mu'tiqah tu. Jadi siapa yang menjadi wali bagi perempuan yang bekas hamba ni? Iaitu orang yang menikahkan penghulu dia masa hidup dia. Siapa? Iaitu bapa perempuan, kemudian nenek perempuan. Ikut tarah wali tu lah. Ini masalah apabila sudah tidak ada asabah bagi perempuan merdeka itu. Kalau tak ada asabah lah, lepas bapak tak ada, tu tak ada, pergi kepada asabah apa semua tu tak ada juga. Lepas tu pergi kepada mu'tiq pula perempuan, tak boleh Lepas tu siapa yang jadi nikah dia, yang jadi wali nikah? Orang yang menikahkan mu'tiqah itu. Siapa? Bapak dia lah. Maknanya hamba yang bekas hamba ni masih lagi keturutan. Pak dia jadi wali, datuk dia jadi wali. Tak ada. Lah kali asabah perempuan tu. Asabah pun tak ada. Mu'tiq. Bila mu'tiq sekarang ni perempuan tak jadi wali, pindah kepada bapak mu'tiq. Tak ada juga datuk mu'tiq. Gitu. Tu. Maka jika ada asabah pemerdekaan perempuan tu, atiqah tu, maka ia asabah lah yang jadi wali, bukan bapak mu'tiqah bagi pemerdekaan perempuan tu. Dan bukan pula nenek mu'tiqahnya, datuk mu'tiqah, yakni orang yang memerdekakan perempuan tu. Mu'tiqah ni sebab orang yang memerdeka itu seorang perempuan. Jadi kalau bekas hamba ni nak nikah, yang jadi wali siapa? Yang jadi wali bukannya bapak mu'tiqah kalau masih ada asabah. Apatah lagi kalau masih ada bapak dia lagi, datuk dia lagi. Lepas tu turun tak ada sampai asabah perempuan. Asabah perempuan pun tak ada, pindah pada mu'tiqah. Mu'tiqah tak boleh sebab apa? Dia perempuan. Pindah pada pak mu'tiqah. Lepas tu tak ada juga, pergi kepada datuk mu'tiqah. Gitu lah. Tu habis. Kashfun nikah kita, kata musannif, dan yang menikahkan pemerdekaan perempuan. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa dijadikan tertib kewalian atas orang perempuan yang baru merdeka selepas menjadi hamba itu kerana mengikuti tertib kewalian atas perempuan yang memerdekakannya. Tertib kewalian perempuan yang merdeka. Sebab sekarang ni perempuan tu tak boleh jadi wali sebab dia perempuan. Jadi siapa yang menikahkan perempuan ni waktu hidup? Pak dia. Maka pak dia lah yang akan menikahkan atiqah itu. Oleh itu,
Perempuan yang baru merdeka apabila tiada wali dan segala asabahnya, dalam keadaan orang yang memerdekakannya dahulu itu seorang perempuan, maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap siapa yang akan menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut. Jadi Syekh Daud kata pak dia lah atau tok dia. Tapi kalau kita buka kitab luas lagi, khilaf 3 pandangan. Pandangan pertama, bapak bagi perempuan, hak ni yang dipilih oleh Syekh Daud. Bapak bagi perempuan yang memerdekakannya boleh menikahkannya setelah merdeka. Kemudian datuknya dan seterusnya menurut tertib kewalian pada perempuan yang memerdekakannya tersebut. Ikut tertib wali. Tertib wali yang kita telah lepas tu. Tertib wali bagi mu'tiqah perempuan. Adapun anak bagi perempuan yang memerdekakannya itu tidak boleh menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut. Anak bagi mu'tiqah tidak boleh jadi wali kepada atiqah. Disyaratkan untuk menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut dengan sabit redha daripadanya. Boleh. Boleh anak mu'tiqah nikahkan, tapi dengan syarat dia dapat izin. Sebab apa? Sebab asal dia bukannya wali. Jadi dia nak nikahkan juga boleh, tapi dengan sabit redha. Maka jikalau orang perempuan yang baru merdeka tersebut masih dara, maka dapat diketahui redhanya itu menerusi diamnya. Ni. Kalau perempuan yang baru merdeka tersebut masih dara, maka macam mana nak tahu dia redha? Diam lah. Boleh tak anak mu'tiqah ni nikah? Diam ya. Boleh tu. Sebaliknya, jikalau perempuan yang baru merdeka tersebut janda, maka redhanya dapat dikenal pasti melalui percakapan daripadanya bahawa dirinya mengizinkan orang lain menikahkannya. Boleh. Kalau janda kena cakap, kalau nak dara diam, sabit redha. Kalau janda tak boleh, kalau diam dia sabit redha tak boleh, kena cakap. Tip ni pandangan pertama, inilah pandangan Syekh Daud. Pandangan yang kedua, tidak boleh sesiapa pun menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut melainkan sultan. Jadi dia kata tadi tiada hakim tadi tu. Bukan. Tu yang masalah kata. Bukan. Jadi pandangan yang kedua kata sultan nikahkan dia ataupun lantikan sultan. Yang ketiga, anak lelaki bagi perempuan yang memerdekakannya itu boleh menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut pada ketika hidup perempuan yang memerdekakannya. Maka didahulukan anak lelaki bagi perempuan yang memerdekakannya atas bapaknya. Pandangan ketiga kata, anak mu'tiqah boleh menikahkannya. Dia mengatasi bapak mu'tiqah. Makna didahului anak mu'tiqah, barulah bapak mu'tiqah. Ni pandangan dhaif lah. Pandangan mu'tamad, bapak mu'tiqah atau pindah pada datuk mu'tiqah. Orang, kena faham istilah. Jadi mu'tiq, orang yang merdekakan. Orang yang dimerdekakan dipanggil atiq. Tu kalau perempuan, kalau lelaki. Kalau perempuan yang merdekakan, mu'tiqah. Kalau perempuan yang dimerdekakan, atiqah. Gitu. Topik seterusnya, orang yang menikahkan hamba perempuan dalam keadaan penghulunya ialah perempuan. Ni. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa hamba perempuan bagi seorang penghulu perempuan hukumnya sama seperti mana perempuan yang baru merdeka tersebut, iaitu orang yang menikahkan penghulunya itu akan menikahkan hamba perempuannya tersebut. Dia kata hamba perempuan bagi seorang penghulu perempuan, mana atiqah bagi mu'tiqah, hukumnya sama seperti mana perempuan yang baru merdeka tersebut. Apa? Iaitu orang yang menikahkan penghulunya itu akan menikahkan hamba perempuannya tersebut. Jadi sekarang ni kita dalam kitab Syekh Daud dia sebut pasal atiq nak kahwin, atiqah nak kahwin. Yang dalam kitab Kasfun Nikah sekarang ni nak bahas pula hamba perempuan yang nak kahwin. Dalam keadaan penghulunya perempuan juga. Siapa yang nak menikahkan hamba perempuan? Siapa jadi wali dia? Ialah orang yang menikahkan mu'tiqah. Orang yang memerdekakan, orang yang menjadi wali kepada penghulu perempuan tu. Siapa dia? Pak dia lah. Maka jikalau penghulu perempuan tersebut merupakan penghulu yang sempurna, maka disyaratkan mendapatkan keizinan penghulu perempuan tersebut melalui percakapan, meskipun dara sekalipun, kerana bahawasanya dirinya tidak berasa malu daripada mengatakan sedemikian. Jadi sekarang ni nak menikahkan hamba. Jadi bapa perempuan ni tak boleh menikahkan hambanya melainkan dengan izin perempuan. Jadi kena diam ke cakap? Kena cakap walaupun dara. Sebab apa? Sebab dia dalam bab ni tak malu. Sebab bukan dia nak kahwin, hamba dia nak kahwin. Jadi bapak bagi mu'tiqah, bapak bagi penghulu perempuan ni nak nikahkan hamba perempuan dia, syaratnya izin daripada penghulu perempuan, iaitu anak dia sendiri. Baru boleh
dia jadi wali kepada hamba perempuan tersebut. Tu Adapun jikalau penghulu perempuan tersebut masih kecil pula dah. Sekarang ni penghulu perempuan tadi besar, dewasa, ni kecil. Bila kecil tidak diiktibar syarak izin dia. Sekarang ni kita kena izin. Sekarang ni kecil, jangan nak izin. Dan janda, dah lah kecil janda pula. Maka bapak bagi penghulu itu tidak boleh menikahkan hamba perempuannya tersebut, melainkan jikalau penghulu perempuan tersebut gila. Mana tak boleh? Bila boleh? Bila dia sudah dewasa. Bila dia sudah dewasa. Sebab dia nak berizin tak boleh sebab dia kecil. Adapun janda dengan dara tak kait sebab ni nak nikahkan hamba dia. Jadi iktibar izin daripada syarak mestilah dia dewasa. Sekarang ni dia kecil, tak boleh. Jadi nak nikah boleh? Tak boleh juga, melainkan dia dewasa. Kecuali kalau lah perempuan tersebut gila, penghulu tu gila, tu boleh. Oleh itu dikecualikan perkaitan hukum hamba perempuan bagi penghulu perempuan tersebut akan dua masalah dikecualikan. Pertama, jikalau hamba perempuan itu seorang perempuan yang dara dan telah baligh, maka harus bagi bapaknya memaksakan anak perempuannya yang menjadi penghulu bagi hamba perempuan tersebut bernikah. Akan tetapi bapaknya tidak boleh memaksakan hamba perempuannya untuk bernikah dengan orang lain. Jadi dia kata, masalah dia kata tadi, dikecualikan perkaitan hukum hamba perempuan bagi penghulu perempuan pada dua masalah. Masalah pertama, kalau hamba perempuan itu seorang perempuan dara. Dia ada seorang hamba, ni ada penghulu. Hamba ni dia anak dara, lagi pula baligh. Maka boleh bapak bagi penghulu ni, yang mana penghulu ni anak perempuan dia, memaksa hamba perempuan tersebut bernikah. Jadi bapa bagi penghulu ni boleh memaksakan hamba perempuannya itu untuk menikah, tetapi bapaknya itu tidak boleh memaksakan hamba perempuannya bernikah dengan orang lain. Mana tidak boleh dia tu paksa secara ta'yin nak nikah dengan siapa, tak boleh. Tapi boleh paksa nikah, boleh. Tapi secara ta'yin tidak boleh. Asalkan nikah je, jangan ta'yin mana-mana orang. Tu satu. Kedua, jikalau penghulu perempuannya ialah seorang yang kafir, maka orang yang menikahkan penghulu perempuan tersebut tidak boleh menjadi wali untuk menikahkan hamba perempuannya yang Islam. Jadi sekarang ni hamba perempuan Islam, penghulu perempuan kafir. Jadi pak dia boleh nak menikahkan hamba perempuannya Islam? Tak boleh, sebab kafir. Lepas tu serah ke siapa? Hakim ataupun sultan. Selesai. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan lagi tiada disyaratkan pula izin pemerdekaan perempuan itu. Nombor 4, yakni tidak disyaratkan sah nikah itu dengan izin, bukan pemerdekaan, atiqah. Mu'tiqah silap. Tidak disyaratkan sah nikah itu dengan izin perempuan mu'tiqah itu. Ni. Tidak syarat sah nikah itu dengan izin perempuan mu'tiqah itu, kerana tidak wilayah baginya. Kerana tidak wilayah, yakni tidak ada hak kewalian baginya bagi mu'tiqah, dan tidak ada kuasa ia mu'tiqah ijbar. Sebab dia bukan wali. Dia bukan wali, tak ada hak ijbar. Dia bukan wali, tak ada hak kewalian. Kerana bukan ia mu'tiqah wali mujbir. Bukan dia wali mujbir. Maka tidak disyaratkan sah nikah itu dengan izin perempuan mu'tiqah itu. Tak payah. Jadi kata tadi, dan yang menikahkan pemerdekaan perempuan ni atiqah. Pemernikahan perempuan ni atiqah. Mereka yang menikahkan perempuan itu masa hidupnya. Perempuan yang kedua ni perempuan mu'tiqah. Jadi orang yang merdekakan, orang yang menjadi wali kepada atiqah, siapa dia? Kalau tak ada bapak, tak ada datuk, tak ada asabah, mu'tiqah pula perempuan, siapa yang menikahkan dia? Bapak bagi mu'tiqah ataupun datuk bagi mu'tiqah. Tu okey.
Ni masalah atiqah. Beza hak tadi. Hak tadi hamba perempuan nak nikah, penghulu dia perempuan, hak tu minta izin. Hak ni sekarang ni atiqah, penghulu dia mu'tiqah. Mu'tiqah pula perempuan. Lepas tu siapa yang nikahkan dia? Pak dia. Perlu izin mu'tiqah? Tak perlu. Tapi kalau dia hamba perempuan lagi, perlu izin penghulu dia yang perempuan. Tahu boleh. Beza. Tadi kasfun nikah yang kata minta izin tu kalau hamba perempuan. Sekarang ni bukan hamba perempuan, atiqah, bekas hamba. Mana dia dah merdeka. Lain sikit je. Tu. Lari sikit je habis. Hukum lain. Kata kitab kasfun nikah kita, tidak disyaratkan mendapat izin yang memerdekakan akan perempuan yang hendak bernikah. Kata musannif, tiada disyaratkan pula izinnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin bahawa pandangan ini merupakan pandangan asah, mana ada khilaf. Syekh Adamili rahimahullah dan dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Syirmini dalam Mughni telah menjelaskan bahawa sebab hukumnya sedemikian ialah perempuan yang memerdekakannya itu tiada hak menjadi wali kepada perempuan yang baru merdeka tersebut. Tak ada hak jadi wali. Itu yang dikata dalam Tuhfah tadi. Bukan itu sahaja, bahkan perempuan yang memerdekakannya itu tidak ada hak ijbar. Tadi sebut dah. Untuk memaksakan perempuan yang baru merdeka tersebut untuk bernikah. Bukan itu sahaja, bahkan Syekh Abdul Razak An-Najm hafizahullah ta'ala menyatakan bahawa tidak dikira dan diiktibarkan syarat terhadap izin perempuan yang memerdekakannya meskipun dia menghalanginya sekalipun. Tak boleh halang, tak boleh izin. Tak ada iktibar. Atiqah tu, mu'tiqah tu tidak ada hak untuk izin, tidak ada hak untuk halang. Kerana sekarang ni atiqah tu sudah merdeka. Beza kalau dia masih hamba. Kalau masih hamba, masih dia di bawah penghulu lah. Jadi pak dia nak menikahkan hamba dia, tak boleh melainkan izin dia. Namun begitu, pandangan kedua menyatakan bahawa disyaratkan juga izin perempuan yang memerdekakannya tersebut. Ini pandangan sahih, khilaf. Hal ini berlaku kerana segala asabah perempuan yang memerdekakannya itu boleh menjadi wali dan menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut dengan sebab mereka itu berada di bawah perempuan yang memerdekakannya berdasarkan kedudukan. Dia kata kena syarat juga izin. Sebab asabah bagi mu'tiqah boleh menikahkan perempuan tu kalau tak ada wali. Jadi sekarang ni perempuan tu pun boleh izin lah, kena izin lah juga. Dia dilihat dari sudut tu. Pandangan ini dipilih oleh Imam Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala. Maka menurut pandangan yang kedua ini, jikalau perempuan yang baru merdeka hendak bernikah dalam keadaan tiada segala wali serta asabahnya perempuan itu dan tidak mendapatkan keizinan daripada perempuan yang memerdekakannya, maka perlu diganti dengan sultan dari sudut keizinan. Bukan mana tak boleh nikah, boleh, tapi sultan lah. Tu. Tak boleh dah lah pak bagi mu'tiqah nikah, tak boleh. Datuk bagi mu'tiqah nikah, tak boleh. Sebab apa? Sebab perempuan tu tak izin. Ni atas pandangan sahih. Pandangan asah tidak diiktibar izin. Selesai. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, bahkan jika ada sahaya seorang itu belum dimerdekakan, disyaratkan sah nikahnya sahaya itu dengan izinnya penghulu. Ni dalam kasfun nikah tadi. Kalau jadi hamba kena izin. Kalau tak jadi hamba, bahkan atiqah tak kena izin. Jika ia mu'tiqah, baligh lagi aqil. Dengan katanya aqil tu takluk dengan berakal, dengan katanya perempuan, makna sedar. Okey. Yakni disyaratkan izin tuannya sahaya, lagi sarih lafaznya. Mana kata aku izin. Jika ia mu'tiqah, bikir sekalipun walaupun dara, kena minta izin pada dia. Tiada dengan diamnya bikir. Tu dia sebut dalam kasfun nikah belakang tu. Jika ada tuannya, yang syarat kata kena izin ni, jika ada tuannya sahaya tu aqil baligh, nombor 1. Yakni disyaratkan izin tuannya hamba dengan lafaz yang sarih. Jika tuan bikir sekalipun, tiada sah izin itu dengan sekadar diam. Tuhfah. Okey. Maka jika ada tuannya sahaya itu belum baligh lagi thayyib. Ni yang kata janda, nombor 2. Qauluhu thayyib, arti thayyib, perempuan yang sudah diwakti pada kubulnya seorang perempuan, jikalau melalui zina sekalipun, atau diwakti pada masa tiada kesedaran, seperti tidur atau dipaksa, dan sekalipun daripada zakar binatang sekalipun, dinamakan thayyib juga, seperti akan bicara pada babnya. Itu pun kita dah bincang lama dah dalam kasfun nikah tu. Okey. Maka tiada sah bapaknya baligh lagi thayyib tadi, mengkahwinkan sahayanya tuannya yang belum lagi baligh lagi pula thayyib, tak sah.
Tak boleh lah. Melainkan kena tunggu sah dulu, baru boleh minta izin. Habis. Sebab kecil, waktu kecil tak ada iktibar izin di syarak. Tu dah sebut tadi Maka apabila mati tuannya, tuan bagi sahaya, yang memerdekakan dia, memerdekakan sahaya tu, mana bekas hamba tu. Sekarang ni atiqah nak kahwin, wali tak ada, asabah tak ada, mari kepada mu'tiqah. Mu'tiqah mati, maka yang mengkahwinkan pemerdekaan segala walinya, wali bagi perempuan tu. Nombor 3, yakni apabila mati mu'tiqah nyonya sahaya ataupun nyonya atiq, boleh ke atiqah, maka bermula wali yang mengkahwinkan atiqah itu, iaitu segala mereka yang ada hak wilayah, iaitu dengan tertib seperti mana disebutkan oleh musannif. Hak wilayah muka surat, muka surat 64 tu. Tu hak wilayah tu, kewalian, bapak, datuk dan sebagainya. Okey, sekarang ni dia kata apa? Okey, mu'tiq mati. Tadi. Maka bila mati tuannya yang memerdekakannya itu, maka yang mengkahwinkan pemerdekaan segala walinya. Pemerdekaan segala walinya. Tengok kasih nikah. Kata musannif, yang mengkahwinkan pemerdekaan segala walinya, yakni jikalau mati perempuan yang memerdekakan, mu'tiqah, akan perempuan yang baru merdeka. Mana? Mati perempuan mu'tiqah yang baru memerdekakan seorang perempuan hamba. Maka orang yang menikahkan perempuan yang baru merdeka ini, iaitu atiqah, jikalau tiada wali dan segala asabah nyonya atiqah, ialah orang yang padanya ada hak kewalian. Dia panggil istilah al-wala bagi perempuan yang memerdekakannya. Dia ada istilah satu lagi, al-wala. Al-wala ni hak kewalian. Bagi perempuan yang memerdekakannya, maka didahulukan anak lelaki bagi perempuan yang memerdekakannya, kemudian bapaknya, kemudian datuknya, kemudian tertib segala asabahnya atas tertib mereka dalam hak kewalian. Jadi al-wala ni makna didahulukan anak lelaki. Jadi sekarang ni atiqah, mu'tiqah dan atiqah. Jadi atiqah nak nikah, wali atiqah tak ada, segala asabah atiqah tak ada, mu'tiqah perempuan mati pula. Jadi siapa yang nak mengkahwinkan dia? Tadi mu'tiqah hidup, pak bagi mu'tiqah yang akan nikahkan dia. Sekarang ni mu'tiqah tu mati. Tadi hidup, kalau hidup pak dia lah yang akan jadi wali nikah ataupun datuknya kalau tak ada bapak. Sekarang ni mu'tiqah mati, nak lompat pada siapa? Nak lompat pada pak tak? Lompat anak dia dulu. Dia ada istilah al-wala. Al-wala ni sebenarnya akan datang. Akan datang al-wala belakang. Dia ada, iaitu anak dia dulu. Anak dia ada hak kewalian atas atiqah itu. Jadi hak tadi tu, yang anak tidak boleh jadi wali tu, bila mana? Bila mu'tiqah masih hidup. Bila mu'tiqah masih hidup, pindah kepada pak mu'tiqah untuk menikahkan atiqah itu. Lepas tu kalau tak ada pak, datuk. Kalau tak ada datuk, ikutlah giliran. Tapi sekarang ni mu'tiqah mati. Mu'tiqah mati bukan pak dia yang jadi tak, tapi anak dia. Baru pak, datuk, asabah dan sebagainya. Gitu Menurut pendapat sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa bapa kepada perempuan yang memerdekakan itu juga akan menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut. Ada yang kata bapa mu'tiqah juga yang kahwin. Senang cerita. Ketika perempuan yang memerdekakannya itu meninggal dunia. Hal ini berlaku kerana bapa bagi perempuan yang memerdekakan itu lebih utama ketika ingin menikahkan perempuan yang memerdekakan tersebut. Lebih utama dari sudut tertib lah. Maka berkekalan hukum tersebut seperti mana disebutkan. Akan tetapi pandangan ini lemah dan syad. Kena bezakan mu'tiqah hidup, mu'tiqah mati. Jadi kalau mu'tiqah hidup, pindah pada pak dia. Sebab mu'tiqah tu tak boleh menikahkan atiqah sebab dia perempuan. Kembali kepada pak dia. Kalau tak ada pak, datuk dia. Kalau tak ada datuk, ikut tertib susunan wali. Sekarang ni kalau mu'tiqah mati, atiqah wali tak ada, asabah tak ada. Jadi pindah ke mu'tiqah, mu'tiqah mati. Sekarang nak pindah ke siapa? Pindah ke anak dia atas pandangan sahih. Baru selepas tu, barulah tak ada bapak dia, tak ada datuk dia dan seterusnya. Beza gitu ya.
Orang yang memerdekakan perempuan merupakan khunsa muskil. Pula dah. Sekarang ni mu'tiqah khunsa muskil. Lagu mana? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh min Minhaj bahawa jikalau perempuan yang baru merdeka tersebut tiada wali dan segala asabahnya serta orang yang memerdekakannya ialah khunsa muskil, maka seyogianya orang yang menikahkannya ialah bapa bagi khunsa muskil tersebut dengan syarat mendapat keizinan daripada khunsa muskil tersebut. Ni pelik sikit. Khunsa muskil ni dia tengah-tengah. Tadi perempuan, dia kalau ni kena ulang balik tadi. Kalau perempuan, perempuan mu'tiqah, ada pok dia. Sekarang ni atiqah nak kahwin. Atiqah nak kahwin, pindah ke wali. Wali tak ada, sobah tak ada. Pindah ke mu'tiqah. Mu'tiqah pula perempuan. Pindah ke pok dia. Kalau perempuan, perempuan yang masalah ni, perempuan tidak ada hak untuk dapat izin, untuk mengizinkan dan untuk menghalang. Tak ada hak. Sebab apa? Atas alasan perempuan mu'tiqah ni bukan wali ijbar, wali mujbir. Dan tidak ada hak kewalian kepada atiqah itu. Beza dengan khunsa muskil, beza sikit je. Khunsa muskil kalau jadi mu'tiqah, pindah ke bapa tapi kena minta izin. Dia macam seolah-olah laki tak laki, gitu. Pindah ke bapa sebab dia khunsa muskil, ambil hukum perempuan. Tapi kena izin seolah-olah dia ni macam boleh ijbar sebab dia ada hukum lelaki situ. Jadi dia tengah-tengah. Bukan anak ni mu'tiqah. Mu'tiqah khunsa muskil. Bila mu'tiqah khunsa muskil, pindah ke bapa dari sudut jadi wali pada atiqah. Tapi mesti kena minta izin khunsa muskil. Beza dengan perempuan. Perempuan tak payah. Sebab perempuan tidak ada hak untuk ijbar, perempuan tidak ada hak kewalian. Tu. Dan segala asabahnya tiada wali, minta izin. Perkara ini berlaku supaya yang menikahkannya itu ialah wali bagi khunsa muskil, sama ada ditakdirkan khunsa muskil tersebut lelaki ataupun perempuan. Sebab apa? Sebab khunsa muskil ni boleh ihtimal lelaki perempuan. Jadi padanya ini ada hukum lelaki, ada hukum perempuan. Hukum perempuan nisbah dia tu kena pindah ke bapa. Sebab khunsa muskil tidak boleh jadi wali. Nisbah kena izin sebab dia ni boleh jadi ihtimal lelaki. Lelaki kena minta izin lah sebab dia ada hak. Gitu. Kemudian, dua penghulu lelaki memerdekakan seorang hamba perempuan. Sekarang ni perempuan bekas hamba, nak kahwin. Wali tak ada, asabah tak ada, pergi kepada mu'tiq. Mu'tiq ni dua orang. Siapa jadi wali? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Khatib Syirbini dalam Mughni telah menjelaskan berkaitan masalah dua penghulu lelaki yang memerdekakan seorang hamba perempuan. Oleh itu, jikalau perempuan yang baru merdeka, ni panggil atiq, hendak bernikah dalam keadaan tiada sabit baginya wali. Wali perempuan atiqah tak ada. Segala asabah pun tak ada. Dalam keadaan orang lelaki yang memerdekakannya dahulu ialah dua orang lelaki. Jadi wali bagi atiqah tak ada. Pindah ke asabah dia tak ada juga. Pindah ke akhirnya mu'tiq. Mu'tiq dia lelaki tapi dua orang. Sebab dulu ni dia jadi hamba kepada dua orang. Jadi siapa jadi wali? Maka disyaratkan untuk menikahkan atiqah itu akan mendapat redha oleh kedua-dua penghulu lelaki tersebut. Jadi nak boleh menikahkan atiqah itu ialah kena dapat izin dua-dua orang. Tak boleh salah satu. Mana dua-dua ni redha dia ni menikah dengan seseorang, baru sah. Tak boleh salah satu saja yang redha, salah satu tidak. Tanda zahirnya keredaan tersebut sama ada kedua-dua bekas penghulu lelakinya itu menghantar wakil, ataupun salah seorangnya wakil dan hadir seorang penghulu lelaki yang lain, ataupun kedua-dua penghulu lelaki tersebut hadir. Mana dengan hadir dua-dua, ataupun salah seorang hadir, salah seorang hantar wakil, atau dua-dua hantar wakil. Mana tu redha lah. Habis. Jikalau salah seorang daripada bekas penghulu tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan ada dua orang anak lelaki ataupun dua orang saudara lelaki, maka memadai muafakat salah seorang daripada dua anak lelakinya atau dua orang saudara lelakinya dengan bekas penghulu kedua yang memerdekakannya untuk menikahkannya. Sekarang ni ada dua penghulu. Seorang mati. Jadi hak mati ni pindah ke siapa? Anak dia. Jadi nak menikahkan atiqah ni mestilah persetujuan daripada anak penghulu pertama yang mati dan penghulu kedua. Gitu.
Jikalau kedua-dua bekas penghulu tersebut meninggal dunia dalam keadaan setiap satu daripada keduanya mempunyai 2 orang anak lelaki dan 2 orang saudara lelaki, maka memadai muafakat salah seorang daripada 2 orang anak lelaki bagi bekas penghulu pertama dengan salah seorang daripada 2 orang anak lelaki bekas penghulu yang kedua. Gitu anak-anak lah. Selesai. Orang yang menikahkan hamba muba'ad pula dah. Muba'ad ialah separuh merdeka, separuh hamba. Sekarang ni dia dulu ni hamba muba'ad. Mana dia pernah merdeka separuh, hamba separuh. Okey. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni telah menjelaskan orang yang akan menikahkan hamba muba'ad. Siapa yang akan menikahkan hamba muba'ad? Yang ni, hamba muba'ad, hamba lah hamba-hamba. Siapa yang menikahkan? Sebab dia ni separuh merdeka, separuh hamba. Okey. Pandangan asah, penghulu sebahagiannya akan menikahkan hamba tersebut dalam keadaan bersamanya wali aqra. Makna 2 orang. Pertama, wali aqra. Contoh Pok. Pok bagi hamba perempuan. Sebab apa? Nisbah merdeka. Nisbah setengah hamba tu penghulu dia pula. Jadi 2 orang kena hadir. Wali aqra, penghulu. Sebab dia wali, dia hamba muba'ad. Separuh merdeka, maka wali aqra kena hadir. Separuh hamba, maka penghulu kena hadir. Gitu. Jika tiada, maka penghulu sebahagiannya dalam keadaan bersamanya orang yang memerdekakan sebahagiannya. Kalau wali akrab tak ada, siapa yang nak mari? Orang yang memerdekakannya separuh tu. Kan dia separuh merdeka. Jadi siapa yang memerdekakan dia separuh tu? Dia biasa muba'ad, dia sebab ada 2 contoh. 2 penghulu. Dia seorang perempuan, dia seorang perempuan, hamba. Jadi penghulu pertama memerdekakan dia. Tu panggil hamba muba'ad. Separuh merdeka, separuh tidak. Jadi kalau wali akrab tidak ada, siapa yang memerdekakan dia? Hak tu jadi wali dia. Dengan penghulu dia yang kedua. Tu. Jika tiada, maka penghulu sebahagiannya dalam keadaan bersama asabah orang yang memerdekakannya. Bila tak ada. Asabah orang yang memerdekakannya sebahagiannya. Okey, sekarang ni dia ada 2 penghulu. Seorang atiqah. Seorang hamba perempuan. Hamba perempuan ni muba'ad. Sebab apa? Sebab penghulu pertama memerdekakan dia. Siapa yang akan menikahkannya? Penghulu yang kedua dan wali akrab bagi dia. Tak ada wali akrab, pindah pada orang yang pernah memerdekakan dia. Tak ada juga, pindah kepada asabah orang yang pernah memerdekakan dia. Sama, gitu Jika tiada juga, penghulu sebahagiannya dalam keadaan bersamanya sultan. Tak ada juga, maka yang ganti asabah bagi yang memerdekakannya ialah sultan. Jadi perlu hadir sultan dan penghulu yang kedua. Gitu. Dan kalau penghulu kedua mati, penghulu mati. Penghulu kedua tu memanglah habis tu masalah muba'ad. Kalau penghulu kedua tu memerdekakan dia jadi atiqah. Okey. Seterusnya pandangan kedua, penghulu sebahagiannya akan menikahkan hamba tersebut dalam keadaan bersamanya orang yang memerdekakan sebahagiannya. Jadi pandangan kedua kata, bukan wali akrab, kena hadirnya orang yang memerdekakan dia. Tak ada wali akrab. Pandangan yang ketiga, penghulu sebahagiannya akan menikahkan hamba tersebut dalam keadaan bersamanya sultan. Ada yang kata, tak ada, wali akrab tak ada. Orang yang memerdekakannya pun tak ada. Yang gantinya sultan. Direct terus. Pandangan seterusnya hanya memerlukan kepada penghulu sebahagiannya sahaja untuk menikahkan hamba tersebut. Pandangan yang keempat kata, seorang sudahlah, tak payah 2 orang. Penghulu je lah. Okey. Terakhir, penghulu sebahagiannya itu tidak boleh menikahkannya sama sekali kerana lemah pemilikan terhadap hamba tersebut dan lemahnya hak kewalian dengan sebab hamba tersebut statusnya muba'ad. Pandangan yang akhir kata, penghulu tu tak boleh menikahkan dia. Sultan lah. Sebab apa penghulu tak boleh? Sebab dia punya pemilikan tu tidak sempurna. Sebab dia muba'ad, separuh. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Iaitu pemerdekaan segala walinya tu. Anaknya. Anak lah tadi tu. Al-walad. Kemudian maka cucunya. Yang ni anak ke bawah. Jika terkebawah sekalipun, cicit, buyut dan sebagainya. Kemudian maka bapaknya. Kemudian maka saudaranya, kemudian maka anak saudaranya, kemudian maka neneknya, seperti yang terdahulu sebutnya. Ni dia panggil tertib al-wala'. Al-wala' ni akan datang sebenarnya. Begitu Jadi dia ikut tertib asabah juga tu. Maka yang mengkahwinkan pemeriksaan segala walinya, kalau kita tengok muka surat 68 tu, dia ikut tertib asabah tu. Anak dulu. Kemudian anak dan ke bawah, mana cucu. Kemudian masuk pada bapa. Kemudian saudara. Kemudian anak saudara. Kemudian baru nenek. Dia ikut asabah ya. Al-wala' ni.
Habis. Masalah yang keempat berkaitan mu'tiqah. Maka jika tiada yang memerdekakan dia, memerdekakan seorang atiqah, dan asabah orang yang memerdekakannya pun tiada, maka mengkahwinkan dia kan atiqah itu sultan atau naik sultan. Mudah. Jadi atiqah nak kahwin, wali dia tak ada, asabah tak ada, mu'tiqah pun tak, mu'tiq pun tak ada, asabah mu'tiq pun tak ada, akhir sekali tolak pada sultan. Senang. Kasfun nikah kita, orang yang memerdekakannya akan perempuan yang baru merdeka dan asabahnya. Kata musannif sultan. Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahaj fi Syarhi Minhaj bahawa hak sultan itu sabit pada menikahkan perempuan yang baru merdeka tersebut jikalau tiada walinya, asabahnya, orang yang memerdekakannya, dan asabahnya orang yang memerdekakannya. Itu kan. Kerana sultan itu ditempatkan seperti wali bagi orang yang tiada wali sama sekali. As-sultanu waliyun waliyu man la waliyalah. Itu hadis. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan itu ialah wali bagi orang yang tak ada wali. Tu kaedah lah. Jadi kalau apa-apa masalah pun, tak ada wali, sultan. Tak ada wali, sultan. Tu je. Contoh, anak zina, tak ada wali, pak dia tak sah, sultan. Tu. Perkara yang dikehendaki dengannya ialah orang yang mempunyai hak kewalian secara umum. Hak kewalian secara umum ni sultan lah. Dia ada hak wilayah yang umum. Adapun pak datuk ni, hak wilayah dia khusus. Sama ada dirinya itu wali ataupun qadhi pada tempat hukumnya secara khusus, bukan pada tempat selainnya. Sama ada dirinya itu wali. Ni. Jadi sultan ni ada hak kewalian secara umum, sama ada dirinya itu jadi wali ataupun qadhi pada tempat hukumnya. Jadi sultan, okey. Dia nak kata sultan ni satu istilah sebenarnya. Sultan ni satu istilah bagi wilayah umum. Mana dia ada hak kewalian secara umum. Mana sama ada dia jadi wali bagi seseorang. Bila boleh jadi wali bagi seseorang, mana dia ada hak wilayah umum, mana ada hak kewalian secara umum. Ataupun yang menikahkannya itu ialah qadhi tempat dia. Jadi qadhi tempat dia tu dipanggil sultan kerana ada hak kewalian umum. Boleh menikahkan orang kalau tak ada wali. Jadi sultan ni bukan mesti sultan sungguh tak. Orang yang punya hak kewalian secara umum dipanggil sultan. Jadi qadhi hakim boleh nikahkan orang kalau tak ada wali apa semua. Dia sultan lah dia itu. Dia ibarat seperti sultan kerana sultan itu mempunyai wali yang umum. Kewalian yang umum. Iaitu as-sultanu waliyu man la waliyalah. Jadi kewalian itu umum. Boleh menikahkan orang kalau tak ada wali. Jadi ketika itu dia seperti sultan kerana ada hak kewalian macam sultan. Habis. Syekh Muhammad Al-Khati Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau orang yang memiliki hak kewalian secara umum akan tetapi perempuan tersebut tidak berada pada tempat dan wilayahnya, maka tidak bolehkan baginya untuk menikahkannya meskipun perempuan tersebut redha sekalipun, seperti mana disebut kalimah Rafi'i pada bab akhir bab al-qada. Jadi sekarang ni Batu Rakit ada qadhi dia, tiba-tiba nak menikah Kelantan, tak boleh yang perempuan tu. Perempuan dia mesti wali dia tempat dia. Jadi tempat dia sekarang Batu Rakit, kalau ada Batu Rakit ni qadhi, qadhi Batu Rakit lah, tak boleh hal lain. Jadi tak boleh pergi tempat lain. Lepas tu kita menikah tempat perempuan. Biasanya kita menikah tempat perempuan. Kalau ada wali dah, tu tak ada isu lah. Yang isunya bila dia ni tak ada wali langsung. Jadi siapa yang akan jadi wali? Qadhi. Jadi qadhi bila? Qadhi tempat dia. Jadi berlakulah akad nikah kebiasaan Malaysia ni di tempat perempuan. Sebab apa begitu? Sebab asalnya ialah hakim tu jadi wali, tapi disebabkan dia ada wali dah, pak dia, kalau tak ada pak dia, datuk dia, ataupun ikut tertib wali, boleh je nak nikah tempat lelaki. Tapi boleh jadi dia tak ada wali langsung, boleh. Siapa yang jadi wali? Hakim. Hakim bila? Hakim mana? Hakim tempat dia. Sultan menikahkan seseorang jika wali terdekatnya atau orang yang memerdekakannya tidak memberikan izin bernikah. Sekarang ni ada wali, dia tak bagi nikah. Tak boleh nikah, aku tak izin. Dah, perempuan ni nak nikah macam mana? Nak nikah sebab nak elak berzina. Jadi siapa yang menikahkan dia? Sultan. Ataupun ada mu'tiqah yang sepatutnya jadi wali, dia tak mengizinkan dia, sultan juga. Tapi masalahnya kalau kita buat begini, kena dapat celaan orang. Apa tak minta izin apa semua. Dah kawan minta izin macam mana?
Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau wali terdekat ni wali akrab lah, meskipun wali mujbir sekalipun, wali mujbir ni bapa ataupun datuk, sebab setiap wali mujbir itu mesti wali akrab, tapi tak semua wali akrab itu wali mujbir, khusus mutlak. Sebab pak tu, kalau pak dia wali mujbir, dia wali akrab paling dekat. Datuk dia wali mujbir, dia wali akrab kalau tak ada bapa. Tapi kalau mari pada saudara, dia bukan wali mujbir tapi wali akrab. Contoh pak mati, datuk mati, semua matilah kau, tinggal abang dia contohnya. Abang dia tu wali, tapi wali akrab saja, bukan wali mujbir. Maknanya nak nikahkan adik dia tu perlu izin. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu mu'alif dah. Dia kata, jikalau wali terdekat meskipun wali mujbir sekalipun, dan meskipun wali tersebut senyap dan mengurangkan maharnya, kerana mahar merupakan hak perempuan, ataupun orang yang memerdekakannya menghalang seorang perempuan di bawah kewaliannya. Senyap ni makna tak berizin lah, dia tak cakap apa, senyap. Kalau izin mak cakap. Okey. Ataupun orang yang memerdekakannya menghalang seorang perempuan di bawah kewaliannya daripada bernikah, maka sultan boleh untuk menikahkan perempuan tersebut. Okey. Hal ini berlaku kerana menikahkan orang yang di bawah kewaliannya itu merupakan haknya, hak sultan. Maka apabila salah seorang daripada mereka menghalang perempuan, maka harus bagi sultan ataupun hakim menikahkan perempuan tersebut, seperti mana seseorang yang mempunyai hutang dalam keadaan terhalang daripada membayarnya. Seseorang yang mempunyai hutang dalam keadaan terhalang daripada membayarnya. Jadi dia kata tadi, maka apabila salah seorang daripada mereka menghalangnya, siapa salah seorang tu daripada mereka, iaitu wali ataupun mu'tiqah tu, ataupun mu'tiq tu halang, maka harus bagi sultan atau hakim menikahkan perempuan tersebut, seperti mana seseorang yang mempunyai hutang dalam keadaan terhalang daripada membayarnya. Jadi bila seseorang ada hutang, tak boleh nak bayar macam mana? Nak bayar macam mana kalau seseorang tu menghalang dia, nak bayar tapi orang halang. Apa nama tu? Seorang yang punya hutang, seseorang yang punya hutang dalam keadaan terhalang daripada membayarnya. Jadi dia ada hutang, dia ada hutang, kemudian tidak boleh bayar. Dia ada hutang tu tak boleh bayar, apa tu? Apa tabik kaki? Maka apabila salah seorang daripada mereka menghalangnya, maka harus bagi sultan atau hakim menikahkan perempuan tersebut, seperti mana seseorang yang punya hutang dalam keadaan terhalang daripada membayarnya. Okey, faham. Seseorang yang punya hutang dalam keadaan terhalang daripada membayar, dengan mana dia ada kemampuan untuk bayar. Dia ada kemampuan untuk bayar, tapi dia terhalang untuk bayar. Macam nikah, dia nak nikah, ada wali, ada atiqah, ada mu'tiqah, tiba-tiba terhalang, maka sultan lah yang menikahkannya. Ni hutang, dia ada hutang, dia mampu bayar tapi terhalang nak bayar. Sultan boleh urus. Sultan boleh urus, hakim boleh urus. Tu bab qada lah, bab bagi hutang. Ni dikias lah ni. Masalah ni masalah kias. Maka Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala telah menukilkan bahawa pandangan ini berlaku ijma' ulama'. Tidak boleh seorang pun daripada wali yang jauh, wali ab'ad, dapat menggantikan tempat wali yang terdekat, wali aqrab. Jadi wali ab'ad, wali aqrab sekarang ni ada, wali ab'ad pun ada. Contoh dia sekarang bapa ada, datuk ada. Bapa wali aqrab, datuk wali ab'ad sekarang ni. Sekarang ni yang berhak menikahkan dia bapak dia, tapi bapak dia tak bagi nikah. Adakah boleh pindah pada datuk? Tak boleh. Lepas tu pindah sultan. Hal ini berbeza jikalau wali yang terdekat itu ghaib hilang dan tiada, maka menggantikannya dengan wali yang jauh berlaku khilaf. Akan datang lah. Sekarang ni bapak hilang, tak tahu entah ke mana. Sekarang ni anak nak kahwin. Jadi macam mana? Pak dia tak ada. Adakah boleh pindah kepada datuk? Khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata pindah pada sultan. Tu akan datang tu. Menghalang perempuan di bawah kewaliannya daripada bernikah, berdosakah? Berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan wali yang terdekat ataupun orang yang merdekakannya menghalang perempuan yang berada di bawah kewaliannya itu daripada bernikah, sama ada dosa besar ataupun tidak.
khilaf 3 pandangan. Imam Nawawi rahimahullah telah menyatakan dalam fatwanya, ada dalam kitab fatwa. Dia ada fatwa An-Nawawi. Tapi dari sudut kedudukan dengan majmuk dengan raudhah tu jauh lah. Dia berada pada 7, 8. Haram dan berdosa besar dengan ijma' sekalian ulama jika berulang-ulang sebanyak 3 kali. Ulang 3 kali, halang tu dosa besar. Pandangan yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah telah menyatakan dalam raudhah, haram akan tetapi tidak termasuk dalam dosa besar jikalau berlaku sekali atau 2 kali. Kalau sekali 2 kali, dosa kecil. 3, dosa besar. Okey. Imam Al-Haramain rahimahullah dalam Nihayatul Matlaq kata tidak haram melainkan dalam kawasannya tidak ada hakim sama sekali yang boleh menikahkan perempuan tersebut. Jadi maknanya kalau menurut Imam Haramain, kalau perempuan bapak tersebut atau datuk tersebut menghalangnya tak dosa. Tapi sebab apa tak dosa? Sebab dalam kawasan tu ada hakim boleh nikahkan dia. Jadi pak ni tak dosa. Yang pandangan pertama, pandangan kedua, dosa juga sebab dia telah menghalang daripada bernikah walaupun hakim boleh menikahkan dia. Cumanya khilaf. Cumanya dosa besar kalau dosa kecil. Kalau 3 kali ke atas dosa besar, kalau sekali 2 dosa kecil. Okey. Status hakim menikahkan perempuan yang dia halang bernikah. Status dia sebagai apa? Sebagai wali ke sebagai hakim? Faham? Sekarang ni ada wali. Wali dia menghalang anak perempuan yang menikah. Okey, sekarang ni pindah ke hakim ataupun sultan. Jadi sultan ni status dia jadi wali ke ataupun pengganti wali? Tu ya pun. Tu bahas juga. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughni menyatakan bahawa jikalau hakim menikahkan seorang perempuan yang dihalangi oleh walinya daripada bernikah, maka berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada hakim tersebut menikahkannya atas jalan ganti ni badal, ganti waliyah, ataupun sebagai hak kewalian, maknanya dia ada hak kewalian umum, dia tu wali dah. Okey. Nyata dan jelas faedah perselisihan ulama ini kepada beberapa gambaran masalah. Kita nampak macam buat apa khilaf gini? Asal nikah buat apa nak khilaf kata dia ni jadi wali ke tidak? Dia kata ada faedah dia. Pertama, jikalau perempuan tersebut berada pada satu negeri misalnya, Terengganu. Kita buat Terengganu lah. Tak ada dalam kitab ni. Dan perempuan tersebut memberi keizinan kepada hakim negeri lain seperti hakim di negeri Kelantan, sedangkan walinya berada di negeri Kelantan. Maka padanya terdapat perselisihan pendapat ulama. Pandangan pertama, menurut pandangan yang mengatakan hakim menikahkannya atas jalan hak kewalian, maka tidak boleh hakim Kelantan menikahkannya sebab wali ada di Kelantan. Kalau wali di Kelantan, hakim pun wali, mana kena utamakan pak dia? Tak boleh. Menurut pandangan yang mengatakan hakim menikahkannya atas jalan ganti wali, harus hakim Kelantan tersebut menikahkannya sebab wali di Kelantan yang menikahkan itu bukan wali tapi badal wali. Ganti wali. Jadi ganti wali tak ada apa. Jadi kalau dia tu atas pandangan pertama yang mengatakan hakim tu sendiri ialah wali, maka tak sah kerana wali dia sendiri ada di Kelantan. Tu disuruh hakim di negeri Kelantan tu untuk menikahkan dia atas jalan wali juga tak boleh sebab ada wali aqrab. Ada wali aqrab. Mana wali tu kena nikahkan dia. Kecuali kalau tadi dia tegahkan, dia tak mau bagi kahwin juga, baru pindah pada dia. Okey, itu masalah pertama, faedah yang beza tu. Kemudian yang kedua, masalah kedua, apabila hakim menikahkan perempuan tersebut dengan izin perempuan tersebut bersama lelaki yang tidak sekufu, maka berlaku khilaf. Berlaku khilaf di situ, boleh ke tak nikahkan dia? Sekarang ni dia hakim. Perempuan ni beri izin kepada hakim untuk menikahkannya tapi dengan lelaki yang tidak sekufu. Sebab asal wali ni kena menikahkan orang yang kena sekufu. Okey, khilaf. Menurut pendapat yang mengatakan hakim menikahkannya atas jalan hak kewalian, sah nikahnya. Sebab apa? Sebab dapat keizinan perempuan. Dapat keizinan perempuan. Contoh kalau wali mujbir nak nikahkan anak dia sendiri, kalau dia tak sekufu dan tak dapat izin dia, tak boleh lah. Tapi kalau dia tak sekufu, dapat izin anak dia, selesai. Contoh, seorang perempuan hafal Quran, nak menikah dengan orang yang tak hafal Quran. Orang tak hafal Quran, tak sekufu lah. Lagi kat belakang ada masalah sekufu. Macam-macam. Orang yang alim hadis, sekufu kedok dengan orang tok pekor. Macam ada belakang orang yang alim tafsir dan hadis, sekufu ke tidak dengan orang yang alim nahwu dengan saraf saja.
Jadi sekarang ni, dia ni hafal Quran, nak kahwin dengan orang yang tak hafal Quran. Jadi tak sekufu lah. Tapi boleh kahwin. Boleh wali mujbir kahwin dengan dia dengan sebab dia tu izin. Tak apa. Tapi kalau wali mujbir saya saja cari orang yang tak hafal Quran, bagi anak dia nikah, tanpa izin dia, tak sah. Pandangan kedua, menurut pendapat yang mengatakan hakim menikahkannya atas jalan ganti, tidak sah pernikahannya badal wali. Sebab apa? Sebab sekarang ni tak sekufu. Sebab sekarang ni tidak sekufu. Atas jalan wali boleh menikahkan seseorang anak dia yang tak sekufu, boleh dengan syarat izin dia. Tapi kalau orang lain nak menikahkan perempuan, orang lain nak menikahkan perempuan tersebut, yang mana orang lain tu bukan wali dia, maka mesti sekufu. Tu faedah beza. Hakim ni status dia wali ke atau badal wali. Tempat-tempat yang membolehkan sultan menikah, badal wali. Memang syarat dia duduk dalam kuasa pula. Tak. Ni masalah dia kata masalah dia umum. Dia gini. Dia kata, okey, kalau masalah apa-apalah, masalah apa-apa, hakim ni akan menikahkan seseorang perempuan. Jadi hakim ni status dia wali ke atau badal wali? Jadi apa hikmah daripada khilaf ni? Adalah masalah-masalah dia. Jadi yang masalah hakim tadi yang luar negeri tu, kalau hakim yang di luar negeri, sedangkan perempuan ada negeri Terengganu ni, kita kata tadi, Terengganu. Dia tak izinkan qadi ataupun hakim Terengganu, dia izinkan hak Kelantan. Okey, dia izinkan hak Kelantan. Sedangkan pak dia ataupun wali dia ada di Kelantan. Pak dia tu wali lah. Wali aqra ataupun wali mujbir. Kemudian wali ni menikahkan dia. Jadi wali ni menikahkan dia ni atas jalan apa? Kalau atas jalan wali tak sah sebab wali di Kelantan. Kalau atas jalan badal boleh, sebab boleh jadi apa? Boleh jadi pak dia tu tak boleh menikahkan dia sebab jarak 2 marhalah. Kelantan Terengganu. Jadi dia pun ganti. Itu pun atas dasar khilaf ulama lah. Kalau perempuan ni izin dengan qadi di luar negeri boleh ke tak? Tadi yang Imam Rafi'i kata tak boleh tu sebab dia kata, pendapat dia kata mesti qadi di tempat ni. Dia sebenarnya khilaf. Yang kita nyatakan tadi yang kata tidak sah perempuan itu nikah dengan qadi tempat lain, itu pandangan Imam Rafi'i. Dia ada khilaf sebenarnya. Ada yang kata boleh juga luar negeri asalkan dengan izin perempuan. Ada yang kata tak boleh sebab dia duduk sini dah, qadi sinilah. Dia khilaf. Cuma sekarang kita bincang ni, bila seseorang hakim itu boleh menikahkan perempuan, dia ni wali ke atau badal wali? Itu je. Masalah umumlah merata. Cuma faedah apa khilaf ni? Tu dia buat mari. Nombor satu faedah dia gini. Kedua gini. Macam mana? Qadi siam. Supaya itu ayat izin. Qadi siam. Ada dah fatwa. Kata sah. Tapi dengan syarat qadi siam tu diiktiraf betul-betul qadi . Bukan qadi yang tidak diiktiraf di Malaysia. Ni kontemporari sikit . Jadi adalah dari sudut kehakiman tu ada disiplin-disiplin di Malaysia ni yang mengiktiraf seseorang tu jadi hakim dan qadi ni macam mana. Jadi kalau di qadi siam tu dia tidak menepati syarat di Malaysia punya hakim, tak sah. Tidak layak menjadi hakim. Gitu pula. Kalau kontemporari lah. Kalau kehakiman. Tu dalam mufti wilayah wadah tu dia sebut hukum nikah dengan di luar negeri. Hukum nikah di luar negeri. Yang itu kita jawab masalah dalam grup tu ialah kalau wali 2 marhalah. Isu tu lah. Wali sekarang ni kat Penang contohnya. Dia pergi nikah dekat Siam. Boleh? Sebab apa? Sebab cukup syarat. Pertamanya ialah jauh 2 marhalah. Dalam kitab sebut, Minhajul Talibin sebut, bila jauh 2 marhalah antara perempuan dengan wali, bolehlah ganti dengan hakim. Lepas tu, di fatwa tu, dia syaratkan pula. Okey, dari sudut Minhajul Talibin selesai. Qadi boleh menikahkan dia. Cuma diketatkan pula, qadi tu mestilah diiktiraf qadi sungguh. Sebab mungkin ada di sudut kehakiman Thailand dengan Malaysia lain kot. Allahuakbar. Cuma kalau dalam kitab, sah dah. Cuma kita dalam bab ilmu kehakiman dia dah tafsirkan sikit kehakiman mana yang dia iktiraf. Dia ada lah tu disiplin tu.
Macam mana? Masalah dua mahalah tu dengan keizinan apa? Ada? Keizinan? Keizinan. Dengan? Dua mahalah. Keizinan. Keizinan perempuan lah. Contoh, buat balik tu, izin perempuan tu, dia lari ke siang. Boleh? So, sebab dia halang. Dia kira menghalang anak dia untuk nikah. Lepas tu dia lari nikah sana, sah lah. Syarat sekufu. Tu yang mari sini. Kalau tak sekufu, tengok atas pandangan mana hakim tu. Kalau hakim tu atas pandangan mengatakan hak kewalian, sah nikahnya. Kalau tidak sah nikahnya. Ini yang faedah gila. Jadi kalau dua marhalah tadi, dia pergi ke siang. Lepas tu, dia pun izinkan. Nikah ke siapa? Nikah orang tak sekufu. Jadi masalah kedua, kalau dia atas pandangan mengatakan hakim itu atas jalan hak kewalian, sah nikahnya. Sebab dari sudut wali, kalau wali tu perempuan terreda, walaupun tak sekufu, boleh nak nikahkan dia. Tapi kalau atas jalan ganti, mesti sekufu. Jadi kalau sekufu, tak sah. Itu. Hukumul hakim rufi' al-khilaf. Hukumul hakim rufi' al-khilaf. Sebab tu kita kata ni kena serah pada sistem kehakiman Malaysia. Sebab dia khilaf, jadi nak tentu hak mana? Tu dia ada sistem dia tu. Kita turah gitu ya. Ni sah, ni tak sah. Pandangan kedua sah, pandangan tak sah. Pandangan kedua tidak sah. Jadi sah tak sah nak tarjih mana satu? Tu serah ke bidang dia lah, kehakiman tu. Macam bab tolak lah. Bab tolak, ada orang tanya soalan, biasa kalau kita jawab, last kali kita kata rujuk pada hakim. Sebab biasanya ada khilaf. Kadang-kadang benda tu nampak macam tolak dah, tapi bukan tolak lagi, ada khilaf. Jadi bila khilaf, kena serah pada hakim. Kalau ikut zahir, hukum asah, tolak lah. Tapi boleh jadi hakim kata tak tolak atas alasan itu sendiri. Dia kan nanti ada hakim pembicaraan tu, dia tengok-tengok, kita boleh hukum kata tak sah lagi tolak ni. Boleh lagi sambung perkahwinan dia. Boleh. Walaupun tu bukan pandangan muktamad. Dia tengok pada alasan tu, kuat hak tu, ikut dia. Hukumul hakim rufi'al khilaf. Tu kuat tu hakim. Tempat-tempat yang membolehkan sultan menikahkan seorang. Banyak tu. Boleh bagi sultan dan pengganti sultan menikahkan seorang perempuan pada beberapa keadaan yang lain, iaitu ketika walinya gaib lebih kadar 2 marhalah. Tu. Sama tadi tu. Cumanya dari sudut keberkatan tu lain cerita lah pula dah. Dari sudut keberkatan lari ke siang tu. Kalau ikutkan boleh je nak suruh qadi di tempat tu nikahkan dia. Sebab wali tak izin. Dia pergi lari juga. Tak apa. Boleh tengok lamu web wilayah mufti ada. Dia orang tanya kalau lari ke siang ada. Yang kedua, ketika walinya sedang berihram haji atau umrah. Ni mudah. Yang ketiga, ketika hilang bapaknya dan datuknya. Yang keempat, perempuan yang dinikahkan itu gila. Dalam keadaan hilang bapaknya dan datuknya. Dah lah gila, hilang datuk pula. Hilang pak pula. Sultan boleh nikahkan dia. Yang seterusnya, ketika walinya dipenjara dan orang yang menjaga penjara tersebut menghalang manusia daripada bertemu dengan walinya. Memang tak boleh. Penjara bawah tanah contohnya. Penjara tahap antarabangsa. Tak ada siapa jumpa. Jadi, sultan dah kahwin. Wali pitam dengan masa yang lama, dengan sekira-kira kadar masa orang yang musafir 2 marhalah. Dia. Pitam apa? Seperti disebutkan oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Bulqini rahimahullah menyatakan bahawa ini merupakan pandangan mu'tamad. Adapun Imam Al-Baghawi rahimahullah dan selainnya menyatakan bahawa perlu menunggu sedarnya wali tersebut seperti mana menunggu wali bangun daripada tidurnya jika dia tidur. Dia khilaf juga. Sultan itu ialah orang yang mempunyai kuasa hukum dengan nisbah kepada orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Itu sultan. Asal kata sultan tu. As-sultah ada kekuasaan. Jadi hakim, sultan nisbah dia ada kuasa wilayah am. Kewalian secara umum. Rehat sebentar. Ada soalan? Ni hakim-hakim ni. Hakim, mukti. Begitu, mukti. Online ada soalan online. Apa ni?
Hanya Allah saja yang mampu membalas segala. Apa benda ni? Tak ya. Aku wali ada mengganti perbezaan ni. Mengganti tu hanya boleh menggantikan ketika akad je. Ketiga apa? Akad nikah je. Betul? Yang maksudnya yang lain tak boleh lah. Yang lain tu macam mana? Yang lain contoh macam apa yang wali boleh buat, wali biasa boleh buat. Yang ganti wali tak boleh buat. Kalau tentang paksa tak paksa. Yang Ya, matang benda ni. Dia apa nama? Dia wali bagi seorang perempuan ni dua benda ya, wali harta, wali nikah. Jadi dia buat kaedah dulu. Setiap orang yang boleh jadi wali nikah mesti boleh jadi wali harta. Tapi tak semua orang yang boleh jadi wali harta jadi wali nikah. Antaranya ialah hakim jadi wali harta. Contoh, hakim, itulah hakim jadi wali harta, tapi tak semestinya hakim boleh nikahkan dia sebab ada wali dia. Wali akrab. Tu pun khilaf lah wali. Kalau harta ni, kawan ni siapa yang uruskan, wali ke hakim, tu khilaf lah. Cuma nak katanya, dia buat kaedah, setiap orang yang statusnya boleh jadi wali nikah, confirm boleh jadi wali harta. Tapi tak mesti orang yang boleh jadi wali harta, confirm boleh jadi wali nikah. Tidak. Seperti hakim. Hakim ni, kalau orang tu safih tadi tu, safih ataupun panggil apa? Mahjur alaih. Jadi hakim jadi wali hartanya. Wali yang menguruskan hartanya contohnya. Tapi dia boleh jadi wali nikah tak? Belum tentu sebab ada pak dia. Jadi hakim tadi boleh nikahkan dia kalau pak dia menghalang dia nikah. Boleh. Tapi kalau pak dia tak menghalang dia nikah, wali hakim tak boleh saja nikahkan dia. Status dia tu, kalau dia boleh nikahkan perempuan tu, status dia wali ke badal wali. Kalau wali hukum dia gini, badal wali dia dihukum dia gini. Itu ya. Kalau bapak izinkan, bapak dia jauh. Tak, bapak dia kan Sama juga. Boleh. Dua marhalah. Dua marhalah tu umum. Izin ke tak izin ke, pasal dua marhalah. Tu je. Izin? Izin selesai. Izin apa? Izin kahwin? Izin. Izin lepas tu pergi luar. Okay. Tapi kalau izin duduk ada sini, dia lah jadi wali. Umit juga. Aduh. Tambah hari tu. Ni. Online 9 orang. Tak erti tanya apa dah. Ni mesti asyrak ada ni. Ayo asyrak ni. Boleh dok lah petang. Kemudian kata mu'alif kata mu'alif apa lagi? Topik seterusnya, menghalang perempuan yang di bawah kewaliannya bernikah dengan lelaki yang sekufu dengannya. Okey. Mana wali menghalang anaknya nikah dengan perempuan, dengan lelaki yang sekufu. Okey. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Syibini dalam Mughni telah menyatakan bahawa sudah terhasil seorang wali tersebut menyekat dan menghalang perempuan yang di bawah kewaliannya sama ada perempuan tersebut Rashidah. Rashidah ni lawan pada Safihah yang mahjur alaih itulah. Ataupun Safihah daripada bernikah. Apabila perempuan yang baligh dan berakal tersebut meminta supaya dinikahkan dengan lelaki yang sekufu dengannya. Dia kata
sudah terhasil seorang lelaki tersebut menyekat dan menghalang perempuan yang di bawah kewaliannya, mana terhasil. Imtina' tu terhasil bila? Sama ada perempuan tu rasyidah ke, safihah ke, baligh dan berakal, dia minta nikah, kawan tu sekat. Tu sekat tu. Hal ini berlaku kerana menerima pinangan orang lelaki yang sekufu dengannya itu wajib atas wali. Kita kata lah itu wajib atas wali. Cuma berlaku khilaf dosa ke tidak. Pandangan mu'tamad dosa. Bahaya. Jadi perempuan-perempuan sekalian, mana tahu dapat jumpa jalan jodoh dia malah nak beritahu lelaki dia, beritahu pak dia, kita kenal dah dengan dia ni, sekufu dah dengan kita ni. Kita nak dengan dia. Jadi pak dia tu kalau tidak tunaikan permintaan dia, dosa. Pak dia tu kena PM kawan tu. Anak saya ni kenal ni. Kalau itu dia, kalau boleh nak baik. Kalau boleh nak baik. Apa yang baik? Tu saya akan datang. Ada tu. Keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib ada belakang. Dalam bab sekufu ni tak sampai lagi kat tu. Kau jadi tiga tu. Lambat lagi. Aduh, lambat gitu. Let lu. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kata mu'allif pula dah. Jadi sebaliknya, jika perempuan tersebut meminta walinya menikahkan dirinya dengan orang lelaki yang tidak sekufu dengannya, maka harus baginya bagi wali menghalangkan pernikahan antara keduanya. Jadi kalau dia nak menikah dengan orang tidak sekufu, berhak wali mujbir ni menikahkan dia, menghalang dia, ada hak. Bukan makna mesti. Ada hak. Ada hak wali mujbir tak izin, boleh. Tapi kalau wali mujbir izin, boleh, tak nak salah. Sebab dia dah izin, wali mujbir izin, selesai dua izin. Izin daripada wali mujbir dan perempuan kepada lelaki yang tidak sekufu. Oleh itu, halangan sebegini tidak dikira sebagai menghalang perkahwinan yang dilarang oleh syarak. Halang ni tak dipanggil sebagai halang syarak. Halang daripada sudut syarak yang pernah pindah per hakim tu tak. Bukan maknanya nanti kalau dia halang ni, boleh pindah ke hakim. Tak boleh. Sebab dia tu sah dan berhak untuk menghalang. Sebab dia nak nikah dengan orang tak sekufu. Kalau tak apa faedah wali mujbir Oleh itu, Syekh Muhammad Khatib Syirbini rahimahullah telah menyatakan bahawa sekufu itu merupakan hak wali. Sebab tu dia wali mujbir lah ni. Hak wali ni wali mujbir. Jadi sekarang ni dia nak nikahkan anak perempuan dia. Jadi syaratnya mesti dengan sekufu. Kalau tak sekufu tak boleh. Tapi kalau perempuan tadi izin boleh. Sebab kalau perempuan izin, wali mujbir izin, sahlah nikah dengan anak pula. Nikah dengan lelaki yang tak sekufu. Kalau lelaki yang sekufu tak minta izin perempuan pun sah nikah dengan dia. Cuma izin yang sunatnya minta izin pada perempuan tu juga, seperti mana kita bahas dulu. Selain itu, tidak boleh bagi wali menghalang perempuan yang di bawah kewaliannya untuk bernikah apabila lelaki tersebut sekufu dengan perempuan dalam keadaan kadar maharnya kurang. Tak boleh. Hal ini berlaku kerana mahar merupakan hak bagi perempuan yang berada di bawah kewaliannya tersebut, bukannya hak bagi wali perempuan. Hak bagi wali perempuan sekufu. Mahar hak perempuan. Mahar hak perempuan. Jadi sekarang ni perempuan ni bertemu dengan lelaki yang sekufu. Tapi masalahnya kadar mahar yang nak bayar tu kurang daripada hak sebenar, hak sepatutnya. Jadi macam mana wali boleh halang? Tak boleh halang. Sebab dah sekufu dah, selesai. Mahar kurang tak kurang tu hak perempuan. Tu. Mana tak boleh halang. Mana kalau dia halang, boleh sultan ganti nikahkan dia. Tu. Jadi perempuan boleh tetapkan mahar. Jadi jangan mahar-mahar. Itu. Masalah sekarang lah, kita bahas mahar. Yang kita tinggi bukan mahar, hantaran. Itu masalah. Hantaran tu wali pun tidak, perempuan pun tidak. Bukan hak siapa-siapa. Bukan wajib pun. Hantaran tu hadiah ya. Dia suka hati, suka rela. Tak. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala zaman dia melarang keras orang yang meletakkan mahar tinggi. Tu zaman dia mahar ni bukan mahar tinggi, hantaran. Tak ada dalam Islam tu. Tak adalah hukum wajib sunat apa tak ada. Lepas tu bukan hak wali tu, hak perempuan tidak, hak siapa-siapa tidak. Dia sekadar bagi je.
Jadi rela hati sudahlah. Oh, kita nak bagi hantaran lebih kurang 2,000, 3,000. Sebab apa? Sebab ni kadar kemampuan selesai. Ni tak ada 10,000 tak boleh. Habis cerita. Kawan tu orang agama. Dia tolak itu je. Mujur kawan tu cari. Kalau tak cari, malah aku cari orang lain. Pergi kawan tu. Hei. Dia kalau layan juga orang jahil. Aku nak juga perempuan ni. Jahil kawan tu. Sebab apa? Tak ada orang lain. Dia maknanya dia terikat dengan perempuan. Dia tak boleh zaman ni dia kena, perempuan ni kena berhajat pada lelaki yang bagus. Daripada kita lelaki yang bagus berhajat pada perempuan. Perempuan ni kita anggap sebagai kalau dia nak, kalau dia nak, kita nak, kalau dia tak nak, sudah. Gitu. Kalau kita nak, dia nak. Dia tak nak, kita nak juga masalah. Apa itu? Sebab dia cantik lah, apalah. Cantik-cantik tu lampu juga. Bagak lah. Dia tak faham kinayah pun jelas tu. Dah gitu. Dia nak, kita nak. Dia tak nak, sudah, kita pun tak ada apa. Jangan dia tak nak, kita nak pula. Sudah gitu. Nak 10,000. Tak nak, sudah. Dia macam seolah-olah dia tu tak nak kita pun. Nak tak nak. Kalau dia nak sungguh 10,000, tak ada 10,000, kurang lagi lah sebab dia nak dia. Berapa nak sekat lelaki tu? Sampai nak kena cari 10,000 setahun. Lepas tu lelaki ni pun cerita lah, saya ni struggle setahun, 2 tahun untuk menghalalkan si dia. Apa dah? Ni cerita mana ni? Tak ada dalam salah, tak ada dalam khalah. Mahar, dia bab ringan mahar ni nisbah pihak perempuan. Kalau lelaki nak bagi lebih, untuk dia pahala lebih lah. Sebab dia kurang ni sebab nak memudahkan lelaki je sebenarnya. Jadi kalau lelaki ni nak bagi mahal lagi, sila, tak ada masalah. Dia yang kurangkan mahal tu isunya ialah nak meringankan lelaki je, tu je. Jangan menyusahkan. Sebab tu kata kasut nikah Idhul Bak ni pi tempel link dalam grup keluarga. Bukan hang seorang ngaji. Buka dalam TV live. TV tu pi beli. Setiap isyak sampai pukul 11, sampai pukul 12. Tengok lah. Tiap hari Rabu, tiap hari Ahad. Dengar pun tak apa dah, tak ada rubik-rubik tak apa. Malas pun tak apa dengar. Ni malas juga. Bila nak kahwin mula-mula macam-macam. Mana dah kita ni? Hilang lah. Mahar habis. Ni mahar tak bahas lagi ni. Akan datang. Perempuan meminta walinya menikahkannya dengan lelaki yang lemah setubuh. Allah. Atau lelaki yang terpotong zakarnya. Sekarang ni perempuan ni minta pada wali untuk menikah dengan seorang lelaki yang unnah, yang keluar air mani cepat. Ataupun yang terpotong zakarnya. Pelik perempuan ni. Lantak dia lah. Tu kata pilihan dia. Dia tak kisah perempuan ni kalau dah sudah jatuh cinta, buta dia. Dia kalau perempuan suka ni bahaya sebenarnya. Kalau perempuan kalau suka dia tunggu pas sudah. Ada, kita tahu lah. Kita pernah tengok orang tu. Sampai tahap saya ni jadi isteri kedua pun tak apa. Dia punya nak dia. Dahsyat gua hang ni. Kita dengar terkejut. Berhak tu. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau seorang perempuan meminta walinya menikahkan dirinya dengan lelaki yang lemah bersetubuh ataupun lelaki yang terpotong zakarnya dan wali menghalanginya, maka hukumnya haram. Hal ini demikian kerana tamattu' itu merupakan hak perempuan, bukannya wali. Sekarang ni ada 3 hak. Pertama, hak sekufu. Kedua, hak mahar. Ketiga, hak tamattu'. Istimta' lah. Takut tamattu' haji pula dalam kitab tamattu' banyak. Tamattu' haji tu, tamattu' istimta' tu. Sekarang ni perempuan ada 2 hak. Iaitu hak mahar, hak istimta'. Yang sekufu wali ya. Sekarang ni perempuan ni nak menikah dengan orang yang cepat keluar air mani. Jadi wali menghalang dia. Haram. Boleh sultan menikahkannya. Kerana apa? Kerana istimta' tu hak dia, bukan hak wali.
Jadi tak boleh gini. Oh, tak boleh lah nikah dengan dia sebab sehari tak ada anak. Tak boleh. Anak tak anak tu urusan Tuhan. Tu. Takut fikir gini pula. Kahwin mesti ada anak. Belum tentu. Banyak orang kahwin tak ada anak. Dan istimta tu hak perempuan tu bukan hak wali, bukan hak mak pak dia. Jadi tak boleh kalau seorang tu, contohnya seorang tu mandul. Lelaki tu mandul, wal'iyadu billah. Dia mandul, nak nikah dengan dia. Tak dihalang. Sebab apa? Sebab hak istimta itu hak dia. Ni kalau faham lakah ni, mudah. Tak ada isu apa. Tak ada nikah dengan dia, sebab dia mandul. Nantak dia nak nikah dengan dia. Cuma dari sudut afdal tak afdal tu lain cerita, ni masalah hak. Tu kata kalau perempuan ni kalau dah cinta buta. Mandul ke tak mandul ke, hang kaki tak ada, dia bubuh juga. Perempuan yang kecil, budak-budak meminta izin walinya untuk menikahkannya. Sekarang ni kita kata syarak tidak mengiktibarkan izin budak-budak. Jadi macam mana? Maka jikalau perempuan yang meminta walinya untuk menikahkannya itu masih kecil dan budak-budak, maka tidak diiktibarkan oleh syarak terhadap permintaan pernikahannya itu. Namun begitu, wali tersebut boleh dikira menghalang anak perempuannya yang kecil daripada bernikah apabila hakim telah mensabitkan hukum bahawa kanak-kanak perempuan tersebut perlu dinikahkan dengan seorang lelaki yang lain. Okey. Sekarang ni kata tak diiktibar syarak. Tapi hakim letakkan, dia ni ada masalah untuk kahwin. Pak dia tak bagi. Maka tak boleh. Tak dihalang. Tapi kalau tak disabitkan oleh hakim, memang boleh. Dia tak ada masalah. Dia tidak ada hak keizinan pun. Imam Al-Baghawi rahimahullah telah menyatakan bahawa tidak nyata wali tersebut dikira menghalang keputusan hakim untuk menikahkan anak perempuannya yang kecil tersebut, melainkan wali tersebut melakukannya di hadapan hakim. Jadi Imam Al-Baghawi disyaratkan pula. Yang kata imtina' tu kalau berlaku depan hakim. Kalau berlaku di belakang hakim tak dipanggil imtina'. Mana tak dosa. Imam Al-Baghawi tambah satu hukum. Jadi mana hak tadi tu yang selain Baghawi tu mana tak syarat duduk depan hakim. Mana kalau halang memang dipanggil hukum dia haram. Perkara tersebut boleh berlaku dengan bahawa bakal suami, anak perempuannya dan wali tersebut hadir dalam keadaan hakim menyuruh untuk menikahkannya. Tu keadaan dia. Keadaan hakim suruh nikah. Kemudian hakim suruh wali tu redha. Wali tu nikahkan dia. Dia wajib nikahkan. Kalau tak mahu nikah, sultan akan nikahkan dia. Tu dosa. Tu kata bakal suami hadir, anak perempuannya hadir, wali hadir. Kemudian hakim suruh wali nikahkan dia. Cepat nikah. Gitu. Kemudian wali bagi perempuan tersebut lantas berkata, aku tidak mahu, ataupun wali tersebut diam, maka ketika itu boleh hakim tersebut menikahkan perempuan di bawah kewaliannya itu dengan lelaki yang lain. Pindah sultan. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah telah menyatakan bahawa masalah ini berlaku jikalau wali tersebut mudah untuk menghadirkan dirinya di hadapan hakim pula dah. Kalau mudah nak marilah. Adapun jikalau payah bagi wali tersebut untuk hadir kerana kesibukan yang tertentu, maka wajib wali tersebut menyatakan bukti keuzurannya. Kena bawa mari surat MC. Daripada hadir, seperti mana perlu menjelaskan bukti pada segala hak-hak yang lain. Hak-hak yang bersangkutan dengan orang lah, bab jinayat. Kena mari bukti lah. Contoh dalam bab radha'ah nanti akan datang penyusuan. Apa bukti kamu ni anak dia? Dari sudut susuan. Dia tunjuk. Bukti. Boleh. Apa bukti kamu ni sudah berzina dengan dia? Tengok farah dia. Bukti tu. Wali menghalang perempuan di bawah kewaliannya daripada bernikah sebanyak sekali atau berulang sebanyak 3 kali. Bukan sekali saja dia larang, 3 kali sampai. Okey. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa terdapat hakim menikahkan bahawa tempat hakim menikahkan perempuan yang tidak diizinkan walinya untuk bernikah itu apabila halangannya itu tidak berulang-ulang. Adapun jikalau berulang-ulang wali tersebut menyatakan tidak bolehnya perempuan di bawah kewaliannya itu bernikah sebanyak 3 kali, maka wali tersebut berdosa besar dan menjadi fasik dengan sebab demikian. Tu yang pandangan Imam Nawawi tadi dalam fatwa dia. Maka Imam Nawawi rahimahullah, Imam Rafi'i rahimahullah telah bersepakat bahawa kewaliannya berpindah kepada wali yang jauh, wali ab'ad. Tu. Kerana wali yang fasik tidak dapat menjadi wali pernikahan.
Menghalang. Wali. Oh, okey. Okey, mana ada tafsir Jadi yang kata hakim menikahkan seorang perempuan apabila wali halang ni bila sekali halang. Bila sekali halang tu dia kata tadi, tempat hakim menikahkan perempuan mahal. Kalau bahasa Arab mahal. Mana masalah yang mengatakan hakim menikahkan perempuan kalau tak izin wali bila tak berulang. Kalau berulang pindah ke ab'ad. Sebab apa? Sebab wali aqrab sekarang ni fasik sebab menghalang dia. Bila fasik jadi wali, pindah ke aqrab, pindah ke ab'ad. Jadi gitu. Jadi kena datuk kalau tak ada datuk, abang sepupu. Macam? Ikut tertib wali lah. Panjang tertib wali. Jangan kaki lalu. Wakil apa? Dia wali apa sampai habis. Kan tertib wali muka surat tu. Muka surat nampak tu. Tu lah tertib wali. Bapak dia fasik contohnya. Sebab apa? Bapak dia menghalang lebih 3 kali. Lepas tu pindah ke wali akrab. Wali abad. Siapa dia? Datuk dia. Kalau tak ada, saudara dia. Kalau tak ada, saudara sebapak. Kalau tak ada, itu. Sampai akhir sekali tak ada, baru hakim. Iktibarnya dua imam tersebut, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, terhadap halangan bernikah sebanyak 3 kali menjadikan wali tersebut fasik, berbeza dengan apa yang mereka dua katakan dalam bab asy-syahadat. Apa dia? Bahawasanya tidak mudarat sehingga menjadi fasik pada seseorang jika senantiasa melakukan satu jenis dosa kecil dalam keadaan perbuatan hariannya lebih banyak kepada taat menurut majoriti ulama. Jadi dia kata iktibarnya dua imam tersebut, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, terhadap halangan bernikah sebanyak 3 kali menjadikan wali tersebut fasik, berbeza dengan apa yang mereka berdua katakan dalam bab asy-syahadat, bahawasanya tidak mudarat sehingga menjadi fasik pada seseorang jika senantiasa melakukan satu dosa kecil dalam keadaan perbuatan hariannya lebih banyak kepada taat menuruti. Seolah-olah dia nak kata hal ni dosa kecil, walaupun haram. Seolah-olah nak kata ni dosa kecil. Jadi sekarang ni kalau kata iktibar, kata ni dosa kecil 3 kali dia halang dan dosa kecil, kemudian amalan taat ni lebih banyak. Kalau ikutkan ibarat asy-syahadat ni tak fasik tu dia kata beza iktibar. Beza iktibar. Ni iktibar asy-syahadat jadi saksi. Sekarang ni wali. Wali bukan saksi. Begitu pula. Masuk sini tak bawa tempat hakim. Tu dia kata tempat hakim apa? Tempat hakim menikahkan perempuan yang tidak diizinkan walinya untuk bernikah itu. Bila hakim ni boleh menikah perempuan tu kalau wali tak izin? Bila wali tak izin sekali. Kalau tak izin lebih sekali, maknanya kena pindah wali ab'ad. Itu. Sebab apa? Sebab dah jadi fasik dah wali akrab, maka pindah wali ab'ad. Bila seseorang wali akrab fasik, pindah ke ab'ad. Tu ya. Tak, wali ab'ad yang nikah kan? Wali ab'ad yang nikah kan? Tu kata tempat start berhakim tu buat bracket, hakim menikahkan perempuan yang tidak diizinkan walinya untuk bernikah, tutup bracket. Gitu. Masalah hakim boleh nikahkan. Tempat ni mana masalah lah. Mahal dalam bahasa Arab, mahal. Mahallu al-mas'alah. Tempat masalah yang kata hakim boleh nikah tu bila wali tu tak beri izin sekali. Kalau tak beri izin lebih, pindah ke ab'ad. Sebab apa? Sebab wali akrab sudah fasik. Pindah ke ab'ad. Kalau ab'ad pun tak beri kok 3 kali fasik, pindah ke ab'ad lagi. Gitu lah. Aduh. Kenapa? Tak boleh. Sebab kalau nak hakim nikah kan sekali halang ya. Sekali halang baru pindah ke hakim. Kalau banyak kali maka pindah ke sama. 3 kali. 2 kali tak ada masalah lagi. Sebab tadi dia kata tadi yang khilaf tu. Tadi dia kata yang pandangan B tu. Imam Nawawi telah menyatakan dalam Raudhah
haram akan tetapi tidak termasuk dalam dosa besar jikalau berlaku sekali atau 2 kali. Mana 3 kali baru dosa besar. Halang sekali, aku tak mau. Saya tolak aku tolak 3 Bukan tak semua waktu beza lah. tak mesti waktu beza. Waktu sama. Ha? Halang? Ha? Yang sekufu lah. Kalau tak sekufu boleh. Tu yang kata tadi, kalau tak sekufu dia halang, tak diiktibar syarak. Tak iktibar sebab dia ada hak kesekufuan. Kalau dia halang dari sudut mahar kurang ataupun yang hak istinta tadi, baru dia pindah ke hakim ataupun abang tadi kalau ulang 3 kali. Dia fasik kalau lebih 3 kali. Itu kes hakim. Pula dah. Perempuan mendakwa tu. Perempuan mendakwa lelaki yang ingin dinikahkannya itu sekufu sedangkan wali mengingkarinya, bergaduh hula. Tu kata kes hakim tu. Sekarang ni perempuan mendakwa lelaki yang dia nak nikah tu sekufu, tapi wali kata tu tak sekufu. Jadi macam mana? Kes hakim lah. Dia panggil dalam kitab Arab rufi'a ilal hakim. Mana dia angkat kes tu ke hakim. Tu kata kes hakim. Rufi'at hadhihi al-mas'alah ila al-hakim. Maka hakim lah akan selesaikan macam mana. Perempuan tu kata sekufu. Wali pula kata tak sekufu lah tu. Dah lah ke mana? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menukilkan dalam Mughni akan masalah dalam Zawaidur Rawdah. Dia Rawdah ni ada 2, Rawdatul Talibin, Zawaidur Rawdah. Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti karangan Imam Nawawi. Zawaidur Rawdah, dalam Rawdah tu kalau dia kata qultu, tu zawaid. Imam Nawawi kalau tengok dalam kitab Rawdah dia akan kata qultu. Qultu tu Zawaidur Rawdah. Sebab Rawdah tu asal dia daripada Mukhtasar Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Jadi bila dia kata qultu tu penambahan. Kata muallif rahimahullah bahawa jikalau seorang perempuan meminta walinya untuk menikahkannya dengan seorang lelaki dalam keadaan dirinya mendakwa bahawa lelaki tersebut sekufu dengannya dan yang ini padahal wali mengingkarinya, maka perlu diangkatkan kes tersebut kepada hakim. Jikalau sabit sekufunya lelaki tersebut dengan perempuan itu, maka wajib wali menikahkannya. Jadi masalahnya tergantung, maka rufi'a ilal hakim. Jadi hakim akan menentukan, akan siasat betul ke tak sekufu. Kalau sekufu, hakim akan kata cepat nikahkan dia. Itu. Maka jikalau wali tersebut tidak berkehendak untuk menikahkannya, maka hakim tersebut boleh menikahkannya. Macam tadi. Namun begitu jikalau tidak sabit sekufunya, maka tidak wajibkan atas wali untuk menikahkannya. Sama. Wali menghalang perempuan di bawah kewaliannya yang gila apabila berhajat. Sekarang ni wali halang anak perempuannya yang gila. Anak perempuan ni gila tapi berhajat untuk nikah. Kemudian wali dia halang. Macam mana orang gila boleh nak nikah ni? Dia adalah tanda alamat dia bersyahwat. Contohnya orang gila ni selalu pergi ke perempuan. Kalau perempuan, orang gila perempuan ni selalu pergi ke lelaki. Tu ada syahwat tu. Kemudian wali halang. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini telah menerangkan dalam Mughni bahawa jikalau seorang perempuan gila yang di bawah kewaliannya berhajat kepada pernikahan akan tetapi walinya menegahnya, maka wali tersebut dikira sudah menghalangkan perempuan di bawah kewaliannya itu daripada bernikah, maka wali tersebut telah melakukan perkara haram menurut syarak dan berdosa besar. Maka boleh hakim menikahkan dia. Pilihan perempuan dan wali terhadap calon suami yang sekufu berlainan. Pula dah. Sekarang ni sekufu perempuan tu kata Ahmad sekufu. Wali kata Muhammad sekufu. Sekufu belakang tapi lain-lain. Macam mana? Siapa nak kahwin dengan siapa ni? Syekh Adamiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama jikalau perempuan menentukan calon suami yang sekufu dengannya sedangkan bapaknya menentukan calon suami yang lain, sama ada wajib menikahkan dengan pilihan perempuan tersebut ataupun tidak. Seperti mana kita kata tadi, hak sekufu, hak wali. Jadi macam mana? Siapa menang sekarang? Pandangan asah harus bagi wali menikahkan perempuan di bawah kewaliannya untuk menikahkan lelaki sekufu yang menjadi pilihan hatinya yang perempuan. Boleh. Harus.
Hal ini berlaku kerana wali itu lebih sempurna daripada bukan. Harus bagi wali menikahkan perempuan di bawah kewaliannya untuk menikahkan lelaki sekufu yang menjadi pilihan hatinya, hati wali. Nyo tu kepada wali ya. Hal ini berlaku kerana wali itu lebih sempurna daripada perempuan nisbah menilik kepada calon suami. Itu illah dia. Jadi perempuan menilik, ku ni tengok lelaki ni boleh jadi calon suami. Jangan, perempuan ni boleh tertipu. Sebab tu dia ada wali. Wali ni lelaki ni tahu lelaki macam mana. Jadi perempuan pendidikan dia kurang, nuksan. Akal kurang, agama kurang, nuksan. Sampai hak ni pun kurang juga. Sebab tu dia perlu kepada bimbingan seorang lelaki. Sebab tu lelaki boleh kahwin lebih. Pergi buat 4 poligami lah. Bila nak sampai poligami tak tahu? Jilid ke berapa tau? Apa dia? Gerak-gerak belum pergi poligami lagi ni. Poligami aku tak tahu. Sarah suruh minhah kata apa, terbakar orang buat ni. Orang yang menghalang poligami itu sudah boleh dikira, bukan dikira, orang yang menghalang poligami secara qat'i, sebelum kita nikah dengan dia, janganlah nikah dengan dia. Itu je. Sebab apa? Sebab sebelum nikah lagi dah menghalang hak kita, apatah lagi pas nikah. Dah lepas nikah nak nikah ke? Dah, bukan masalah nak nikah ke dah, masalahnya hak kita yang sepatutnya ada, hak dia halang dah, apa lagi pas nikah berlaku sesuatu yang ada hak lagi kita, dia boleh halang. Aduh. Bahaya tu. Mana hilang? Maksudnya di sini maksudnya di sini ialah wali bagi perempuan tersebut jikalau mempunyai calon suami yang sekufu untuk perempuan tersebut dalam keadaan perempuan itu mempunyai calon suami yang lain, maka berlaku hukum seperti mana disebutkan. Yang ini harus. Adapun jikalau wali bagi perempuan tersebut memilih calon suami yang tidak sekufu dengannya, maka tidak boleh bapaknya menerima pinangan calon suami yang tidak sekufu tersebut dan menikahkan perempuan tersebut dengannya. Itu jelas. Sebab wali mujbir dia kena nikahkan dengan yang sekufu sahaja. Pandangan kedua, wajib atas wali perempuan menikahkannya dengan calon suami yang telah ditentukan oleh perempuan. Jadi khilaf. Jadi orang perempuan boleh pilih pandangan B. Saya nak pilih pandangan sahih. Sebab apa boleh? Kerana i'faf ke atas perempuan tersebut. Apa i'faf? Iaitu menjagakan diri orang lain daripada berlaku perkara-perkara yang haram. Istilah i'faf ialah menjauhkan seseorang daripada berlaku zina. Itu i'faf. Jadi perkara haram sini zina lah. Itu i'faf. Baik, lagi ada dalam jilid 3 ada bab khusus al-i'faf ala al-walid. Al-i'faf kepada bapa. Wajib dah atas anak ini memberikan menikahkan bapa dengan orang lain kerana dia ni boleh jatuh zina. Hukum dia wajib. Jadi perempuan ni bukan setakat dia tu mencegah poligami, bahkan kadang-kadang mencegah pak dia kahwin lain. Sebab apa? Sebab mak dah mati dah. Pak ni tak setia ke? Kepala otak Bukan masalah setia ke tak? Masalah nafsu orang lelaki ni berterusan. Sampai ketua pun nak mampus pun ada juga nafsu. Itulah perempuan tak faham. Tak bagi faham mana tau. Jadi dalam bab kitab fiqh ni ada bab al-i'faf. Wajib menikahkan bapa. Dengan syarat-syaratnya lah. Jadi kalau bapa perempuan ni jadi anak, dia tak bagi pak dia nikah, masalah juga. Wajib walaupun anak dia perempuan, wajib i'faf dengan syarat-syaratnya yang akan datang. Tu. Pandangan ini merupakan pendapat yang zahir dalam dan pilihan Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Pandangan ini juga disebutkan oleh Imam As-Subki rahimahullah taala. Wali menghalang perempuan yang berada di bawah kewaliannya daripada bernikah dengan lelaki muflis. Nak menikah dengan lelaki muflis pula, wali halang.
Jikalau seorang perempuan meminta kepada walinya untuk menikahkan dirinya dengan calon suami yang muflis dan wali tersebut menghalanginya daripada berlaku, maka wali itu tidak dikira sebagai orang yang menghalangi perempuan yang berada di bawah kewaliannya daripada nikah. Jikalau tidak dikirakan harta itu sebahagian daripada bab yang diambil kira pada sekufu. Okey, khilaf. Nanti jilid 3 akan datang, adakah harta ini dikira sekufu ataupun tidak, dengan makna orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Orang kaya dengan orang miskin tidak sekufu. Pandangan mu'tamad tidak dikira sebagai sekufu. Pandangan yang kedua dikira sebagai sekufu. Jadi sekarang dia kata, kalaulah tak dikirakan harta tu sebahagian daripada sekufu, maka hak ni dia panggil tak dikira sebagai orang yang menghalang. Tu signal law satu. Dia panggil orang yang tidak menghalang anak perempuannya daripada menikah. Dia halang, tapi tidak dikira syarak sebagai halangan. Sebab apa? Sebab harta bukan sekufu. Sebaliknya kalau atas pandangan mengatakan sekufu, maka dia halang tu. Adapun jikalau dikira harta tersebut sebagai ciri-ciri sekufunya pasangan, maka zahir pada setiap orang maka bahawa walinya itu boleh menolaknya tanpa berlaku fasik dan dosa. Boleh halang. Sebab apa? Tidak sekufu. Muflis anak dia kaya, ni muflis. Dia halang, tak dosa. Kalau atas pandangan kata sekufu. Terus. Kalau dikira harta tersebut dengan ciri-ciri apa? Walinya itu boleh, betul lah. Jadi kalau benda tu tak sekufu, kalau dia kira sebagai harta tu tidak sekufu, bukan. Kalau dikira harta itu sekufu, kalau dikirakan dari sudut harta tu sekufu, maka kalau wali menolaknya tak dosa lah. Sebab memang tak sekufu, muflis dengan kaya. Kalau atas pandangan yang mengatakan bahawasanya jika tidak dikirakan harta itu sebahagian daripada bab sekufu, maka wali tadi hak halang tu tak dikira sebagai orang yang menghalangi perempuan. Tak dikira. Sebab apa? Sebab dia tak ada kaitan dengan sekufu. Tak ada kaitan dengan sekufu. Habis, selesai. Wali selain mujbir dan perempuan menentukan calon suami yang berbeza. Okey. Sekarang ni perempuan menentukan calon suami. Wali tapi selain mujbir. Contoh abang dia pun ada calon suami yang tertentu. Siapakah yang dia nak nikahkan? Syekh Adamiri rahimahullahu taala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa segala perselisihan pandangan ulama tentang masalah-masalah yang lepas hanya tertentu kepada wali mujbir sahaja. Adapun jikalau wali selain mujbir menentukan calon suami yang sekufu untuk perempuan tersebut, sedangkan perempuan itu memilih calon suami yang lain, maka tiada berlaku khilaf bahawa hanya boleh menikahkan perempuan tersebut dengan pilihan perempuan sendiri. Ni tak ada khilaf lah. Yang khilaf-khilaf tadi itu wali mujbir sahaja. Pilihan calon suami yang sekufu bagi wali dan perempuan berbeza dengan kadar bayaran mahar mithil yang berbeza. Budak dah. Jadi sekarang ni wali ada calon suami, perempuan ada calon suami. Beza dari sudut mahar mithil. Pilihan calon suami yang sekufu bagi wali dan perempuan berbeza dengan kadar bayaran mahar mithil yang berbeza. Contoh, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau perempuan menentukan calon suami yang sekufu dengan bayaran mahar yang melebihi kadar mahar mithil, sedangkan walinya memilih calon suami yang lain dengan bayaran kadar mahar mithil sahaja, tidak lebih, maka sah juga pernikahan tersebut. Gitu ya. Jikalau perempuan menentukan calon suami yang sekufu dengan bayaran mahar yang melebihi kadar mahar mithil, sedangkan walinya memilih calon suami yang lain dengan bayaran kadar mahar mithil sahaja, tidak lebih, maka sah juga pernikahan itu. Apa yang sah? Boleh belaka ni. Boleh belaka tu. Sebab mahar mithil tu makna royah dah tu, royah mahar tu. Sebab mahar musamma, persetujuan mahar mithil ni ikut setempat. Jadi kalau perempuan tu dia minta calon suami yang sekufu tapi bahar mahar mithil lebih pada mahar mithil. Kemudian pak ni pun ada calon sekufu. Mana haruslah, harus dari sudut apa? Harus dari sudut bapak dia ni nak nikahkan calon suami di pilihan dia, harus boleh sah.
Walaupun perempuan tersebut meminta mahar misil lebih. Kan kita kata bahawasanya mahar tu hak perempuan. Cuma sekarang ni boleh sebab apa? Sebab sekarang ni pak dia menetapkan mahar mithil, mahar yang semisal dengan perempuan lain. Kalau kurang mahar mithil, barulah boleh menang perempuan sebab itu hak dia. Okay. Allahu akbar. Habis. $210 $167 157 157 157 bahagi 89 lebih kurang. Tu 2 3 4 5 6 tu 7 1 2 3 4 5 6 7 7 Minggu depan nak laju sikit ni. Minggu depan banyak robek je. 150 157 kena 30 muka. Start minggu depan. Wallahualam. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Online ada soalan online? Online ada soalan? Bismillah. Bapa dan datuk. Datuk belakang. Datuk abang. Datuk jauh lah. Datuk boleh jadi wali mujbir kalau tak ada bapa. Wali akrab bapa seorang. Wali akrab ni luar. Wali akrab boleh jadi bapa, boleh jadi datuk, boleh jadi abang. Contoh kalau abang jadi wali akrab sebab apa? Sebab bapa dengan datuk mati. Akrab ni paling dekat yang hidup. Yang boleh paksa wali mujbir sahaja. Wali bukan mujbir tak boleh paksa, kena izin. Bapak dengan datuk boleh. Datuk dan ke atas. Makrok? Wakrok ni Quran ni. Apa yang makrok? Adik. Dah kenapa dengan dia? Tak boleh, dia bukan wali mujbir. Ayah dengan datuk wali mujbir. Setiap wali mujbir wali akrab, tak semua wali akrab wali mujbir. Bukan makrok. Makrok tu Quran. Parahlah. Habis kita hari ni, habis campur. Kapi akidah, kapi pekoh. Campur habis. Kapi pekoh lain, kapi akidah lain. Habis gitu. Okay, wallahu a'lam. Kita mesti awal. Tak penat kau ni. Aku nak tidur ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.